Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah bersedia belum nak live dengan saya? Apa khabar? Okey, apa khabar semua? Selamat malam. Nama saya Rudisan, DJ Majlis anda. Hiburkan tetamu kepakaran kita. Apa khabar? Selamat malam. Kami ada sebelum kita pergi jauh, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah seperti biasa untuk memulakan FB Live kita pada malam ini. Okey, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala yang telah memberi kita nikmat kesihatan dan sampai kita boleh berjumpa walaupun setakat di FB tapi kita dapat berjumpa lah, dapat bersimbang-simbang dengan anda semua. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kerana menonton di Khairul Ifri Nizam. Terima kasih kerana menonton saya dan saya harap semua yang tengah menonton saya ni dalam keadaan sihat. Kalau sekiranya ada yang sakit, kita sama-sama doakan each other supaya kita cepat sembuh, supaya Allah memberikan syifa kepada kita, insya-Allah. Okey, hari ini saya ada topik. Topiknya adalah saya solat tapi tak khusyuk, bahagian 2. Mana yang tak menonton saya semalam macam tiba-tiba bahagian 2 pula. Mana bahagian 1 bahagian 1 adalah semalam Bahagian 1 ini sebenarnya apa tahu? Sebenarnya saya ni di Johor kahwin tapi saya bukan ustaz dan juga bukan guru dan jauh sekali ulama. Jadi saya cuma berkongsi pengalaman sebenarnya. Pengalaman saya masa saya baru-baru berhijrah dulu. Sorry, daripada jahil saya berhijrah dan inilah pengalaman-pengalaman saya dan saya kongsi dan insya-Allah kalau sekiranya ada buat manfaat untuk anda semua, alhamdulillah. Kalau tidak saya minta maaf lah. Jadi saya harap kalau ada pengongsian saya ni silap dan ada yang menonton ni para guru, para ustaz atau para ustazah, tolong tegur tegur dengan berhikmah. Saya tak payah nak repeat lagi lah kenapa kena tegur dengan berhikmah. Pasal zaman sekarang banyak orang ada niat baik nak tegur kerana ada silap tapi kadang-kadang tidak berhikmah. Jadi dan macam-macam lah terjadi di dunia, lebih-lebih lagi pada 2-3 minggu yang lepas macam-macam terjadi di Singapura, di Malaysia dan macam-macam. Jadi kita sama-sama kalau nak tegur sesiapa tu secara berhikmah lah, kita PM, DM ataupun WhatsApp orang tu supaya tidak, kadang-kadang kita niat baik, kita nak tegur secara terbuka jadi orang lain boleh belajar daripada kejadian tu, tapi kadang-kadang menimbulkan fitnah dan macam-macam lagi. Okey, jadi ada tanya kenapa tiba-tiba bahagian 2 saya solat tapi tak khusyuk. Bahagian 2, bahagian 1 bercerita. Kalau ada yang terlepas bahagian 1 mungkin lepas ni anda boleh scroll baliklah saya punya live semalam. Tapi kita recap secara pantas apa yang saya cakap pasal bahagian 1. Saya solat tapi tak khusyuk. Apa yang dikongsi oleh guru saya masa saya dulu mendalami ilmu macam mana nak solat. Of course daripada mula kalau kita yang di Singapura ni biasanya kita belajar solat masa saya kecil-kecil dulu, masa mak dan abah saya ajar saya solat, kita gunakan buku Maris Sembahyang. Tadi saya ingat nak bawa contoh, saya lupa pula. Tak apalah. Nanti lain kali saya buat contoh. Buku Maris Sembahyang. Siapa yang menonton saya bukan daripada Singapura, mungkin anda menggunakan buku ataupun cara yang berbeza. Tapi kalau di Singapura boleh dikatakan semua orang kebanyakannya akan gunakan buku yang Maris Sembahyang. Dia ada yang wanita, ada yang perempuan dan juga ada lelaki. Yang depan ada macam orang tengah azan tu. Yang kartun yang tengah azan tu. Jadi semua gunakan buku tu. Buku tu sangat baik. Saya rasa beribu dan berjuta orang dah dapat manfaat daripada menggunakan video tu. Menggunakan buku tu untuk belajar solat, termasuk saya. Masa mak dan abah saya ajar saya solat pun gunakan buku tu. Bila diorang hantar saya ke kelas agama pun mereka gunakan buku tu juga. Dan buku tu banyaklah manfaat. Bukan saja solat fardu, solat juga solat solat sunat, solat jenazah dan macam-macam lagi. Tapi cuma masalahnya, maaf kalau saya tersilap, dalam buku tu tidak menerangkan pasal rukun dan sunat. Kita cakap pasal benda tu lain kali. Yang sekarang saya nak cakap pasal semua orang kebanyakan di Singapura akan gunakan buku tu untuk pertama kali belajar solat, mengajar anak dan macam-macam lagi. Mungkin sekarang ada kaedah yang lain, tapi saya dilahirkan pada tahun 70 lebih.
tahun 80 lebih saya membesar, dan itulah masa-masanya saya belajar solat daripada mak dan juga abah saya, dan juga kepada ustazah. Dulu saya belajar dengan ustazah, bukan dengan ustaz. Mak saya hantar ke rumah ustazah ni belajar ngaji, belajar solat, belajar fardu ain, macam-macam lagi lah. Dan bila dah besar sikit macam konon-konon macam dah pandai lah. Jadi adalah terlari sikit, dan bila dah nak hijrah tu cari balik buku tu dan untuk belajar solat lah. Jadi bila dah solat, dah mula solat, alhamdulillah, tapi stres pasal apa? Tak khusyuk. Nak solat tapi tak khusyuk, sampai tak khusyuk satu hal. Lagi satu hal adalah kadang-kadang kita tak yakin pasal mana yang rukun. Honestly saya cakap, masa tu saya tak tahu apa tu rukun, apa tu sunat masa saya solat. Saya buat aja. Dan alhamdulillah saya ditemukan dengan seorang guru dan organisasi. Saya ada share di topik ni. Okay. Bukan nak promote sangat, mereka pun tak bayar saya untuk share. Seperti yang saya cakap tadi pada mula live saya, ini adalah pengalaman saya dan juga isteri saya. Masa kita nak berhijrah, kita dah mula solat tapi kita tak khusyuk. Jadi kenapa? Jadi bila saya jumpa pada ustaz ni, Ustaz Zulkifli Bacik daripada Atartil, dan juga pegawai-pegawai ni, jadi kita masuk kelas. Untuk pendekkan cerita, kita masuk kelas, dan salah beberapa benda yang dia kongsi secara ringkas. Okay, pertama adalah of course diwajibkan solat kepada semua umat Islam, dan diwajibkan solat bila kita dah akil balil, dan diwajibkan solat kalau kita waras. Kalau kita gila, kita tak wajib solat. Kalau kita dah memang gila atau tak siuman, memang tak payah solat. Jadi pertama, semua orang Islam atau semua yang beragama Islam wajib solat, dan juga kalau dah akil balil wajib solat. Sebelum akil balil kita belajar, tapi bila dah akil balil wajib solat. Jadi salah satu sebab kenapa kita tak khusyuk solat, pasal ustaz dan pegawai-pegawai ni kongsi, adalah bermula daripada mandi junub ataupun mandi wajib. Mandi junub, mandi wajib tu kadang-kadang yang ada orang tahu macam nak buat, tapi ada dua bahagian. Pasal mandi junub dengan mandi wajib ni, dia punya rukun senang aja. Niat, dan lepas tu ratakan air seluruh badan daripada ujung kaki sampai ujung kaki sampai ujung rambut, ataupun selalunya semula daripada kepala sampai dia tak ada yang khusus, tapi ada yang cara yang sunnah juga. Itu saya tak share dululah buat masa ni, pasal biar nanti kalau saya jumpa video, biar ustaz yang iktiraf lah untuk share. Tapi rukunnya dua aje. Kita niat, dan kita mengalirkan air satu badan kita dengan rata. Jadi tempat yang kita boleh sentuh tu kita ratakan dengan tangan. Tapi ustaz saya pesan, ada dua bahagian yang selalu kita terlepas. Dua bahagian tu adalah, maaf bahagian kelengkang. Bahagian kelengkang kadang-kadang kita terlupa. Bila lagi orang-orang yang badan besar macam saya ni susah nak reach sana. Jadi bahagian kelengkang selalu terlupa, dan juga bahagian tapak kaki. Bahagian tapak kaki ini dua sangat penting. Jadi kalau kita tak sempurnakan kita punya mandi junub, itu boleh menyebabkan kita ada masalah khusyuk dalam solat. Itu pertama. Kedua, dia cakap kalau mandi junub dah mantap, wuduk pun nak kena sempurna. Wuduk nak sempurna dengan tertib. Pasal bab wuduk ni saya tak nak cerita panjang-panjang. Semalam saya ada share satu link ni. Saya gunakan ni link, saya share sekarang dekat dalam komen. Anda boleh pergi ke YouTube Ustaz Don Daniel. Anda yang kenal mungkin daripada Malaysia. Saya jumpa video ni dah lama lah. Dah lama. Jadi saya gunakan video ni. Yang ada orang cakap janganlah belajar gunakan YouTube atau guna Google. Pada saya kalau kita nak baru nak mula, tak jadi masalah pada saya. Tapi janganlah tak berguru langsung. Jangan berguru dengan Ustaz Google dengan YouTube. Mesti nak ada berguru juga. Jadi saya ada share link dia. Kenapa dalam banyak-banyak video saya share video ni, pasal saya sendiri menggunakan video ni dulu. Dan saya dah tonton video dia banyak kali. Dan saya meneliti apa yang Ustaz Don Daniel ajar dalam video ni. Dan sangat santai dan senang faham. Dan alhamdulillah saya gunakan ilmu-ilmu yang diajar dalam video tu sampai sekarang. Dan of course ada upgrade lagi lah dengan ustaz-ustaz lain yang fizikal. Dan saya pergi kelas-kelas untuk belajar solat. Siapa yang baru tonton saya, minta maaf kalau bunyi dia macam saya ni riak atau nak menunjuk-nunjuk. Bukan, saya kongsi pengalaman. Pasal sebagai DJ orang kahwin, salah satu perjuangan saya adalah solat. Dan kenapa perjuangan saya adalah solat? Kerana sebenarnya banyak surah, tapi salah satu surah yang di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji
dan mungkar. Itu salah satu sebabnya kenapa saya sendiri nak solat dan saya sendiri nak kongsi dengan anda, dan selalu ayat ni dikongsi oleh ustaz saya bila saya belajar pasal solat, dan juga hadis yang sama ni sabda Rasulullah SAW yang bermaksud yang pertama sekali dihisap atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sembahyang. Maka jika baiklah sembahyangnya, nescaya baiklah amalan-amalan lainnya, dan jika rosak sembahyangnya maka binasalah amalan-amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ini dua ayat dan juga hadis ni, satu ayat dan juga hadis ni selalu dikongsi oleh ustaz setiap kali kita mula kelas, untuk apa kata orang tu, self reminder lah, keep on repeating. Pasal manusia ni sangat suka senang lupa. Jadi kita perlu di remind. Jadi perjuangan saya sebagai DJ orang kahwin, saya pertama sekali solat. Saya tak nak jadi penyebab kenapa sebagai DJ orang kahwin kita menghiburkan orang, dan kerana kita hiburkan orang kadang-kadang kita dapat melalaikan orang juga. Jadi saya mengingati diri saya, is a self reminder for me, cakap orang putih, dan saya kongsi kepada anda, dan sekiranya anda dapat manfaat daripada ini, terima kasih. Kalau tidak, saya minta maaf. Okay? Dan juga kalau ada pengongsian saya ini salah, kalau yang tonton ni para guru, para ustaz, para ustazah atau ulama sekalipun, teguh saya dengan berhikmah, insyaAllah. Okay? So, tu recap semalam, mandi junub dengan wuduk. Yang bab wuduk tu saya ada share dekat komen. Kalau siapa nak tengok video tu nanti boleh tengok. Mungkin santai-santai sebelum bobok, boleh tengok. Cuma 20 lebih minit, plus minus 30 minit. Sangat berguna. Saya gunakan video yang sama tu untuk belajar macam mana nak sempurnakan wuduk. Wuduk. Jadi bila mandi junub dah sempurna, wuduk dah sempurna, alhamdulillah, insya-Allah dia akan membantu kita untuk solat, untuk solat dengan lebih khusyuk. Okey. Jadi kita masuk ke bahagian kedua. Masuk bahagian kedua adalah kenapa kita kadang-kadang solat tapi tidak khusyuk. Salah satu sebab juga adalah kerana kita tidak faham surah-surah dan juga doa-doa yang kita baca dalam solat. Kita cuma baca. Pasal apa? Kita diajar daripada kecil, daripada ibu kita, mungkin mak bapak kita. Bukan cakap mak bapak kita tak bagus. Mungkin diorang tahu, cuma mungkin diorang terlepas pandang. Dan ada mungkin dulu kita belajar dengan ustaz atau ustazah, mungkin dah ajar kita terlupa. Dan kadang-kadang orang cakap, buka je lah buku waris sembahyang atau buku-buku yang lain, ada terjemah apa. Ya, memang betul, tak jadi masalah. Contoh macam ni, okay, nak kongsi satu ni. Contoh macam ni, terjemah. Masa saya pergi kelas belajar solat dalam programnya nama Fahami Bacaan dalam Solat, dia sikit lebih kurang macam apa yang saya tunjuk ni lah. Dia terjemahkan sebiji-sebiji tu daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu kita, supaya bila kita baca yang bahagian Arab tu, mindah kita dapat kata orang tu berfikir bahasa Melayu. Bila kita contoh Bismillahirrahmanirrahim, contoh dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu basmalah lah ataupun bismillah. Dan kita mula surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan seterusnya lah. Ini salah satu. Dan kenapa saya kongsi surah Al-Fatihah? Pasal setiap solat, setiap rakaat dan setiap solat kita mesti kata baca surah Al-Fatihah. Ini contoh. Kalau siapa yang terlepas, saya ada kongsi ni semalam, surah Al-Fatihah, doa iftitah, macam-macam. Saya untuk video ni, untuk live ni, saya tunjuk satu je Al-Fatihah. Jadi dia nampak dia macam gini lah. Untuk permulaan, tak jadi masalah untuk gunakan ini. Sambil kita baca, sambil kita hayati makna-maknanya dalam bahasa Melayu kita. Dan insya-Allah bila kita selalu istiqamah buat benda ni, kita akan, bila kita baca yang Arab, kita dapat terjemah dalam bahasa kita di minda kita. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan automatiknya kita punya minda akan cakap, Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih. Betul tak? Jadi dia secara automatik, dan dia tidak semudah tu sebenarnya. Yang ada orang cakap, dah boleh baca terjemah gini, dah cukup lah. Buat apa nak duduk-duduk kelas? Sebenarnya tidak. Kalau saya nak kongsi panjang lebar sampai besok pagi, saya rasa pun tak cukup. Pasal saya belajar benda ni 6 modul.
modul bukan saja surah Al-Fatihah lah, ada lagi daripada mula kita mandi junub dan juga wudu, doa berwudu, doa niat, doa iftitah, Al-Fatihah dan so on and so forth sampai habis. Dan juga ada lagi surah-surah pendek, semuanya 6 modul dan lebih. Dan setiap modul ada 4 minggu. Jadi awak kiralah sendiri. Maaf untuk yang baru menonton, saya minta maaf, saya bukan menunjuk-nunjuk, tapi saya kongsi pengalaman. Jadi kalau dia sampai banyak gitu, 4 minggu, 1 modul sampai 6 modul, maknanya dia bukan semudah itu. Tapi saya kongsi pengalaman saya bila saya masuk kelas tu dulu, dan selepas saya graduate, bukan saya pandai, maksud saya bukan terus pandai, terus boleh jadi guru, tidak. Maksud saya, lepas saya dah pergi kelas tu, Alhamdulillah, solat saya lebih khusyuk. Saya tak berani cakap yang solat saya khusyuk sampai 100%, tidak. Tapi Alhamdulillah, at least lebih daripada 50% solat saya khusyuk. Okay? Of course, dengan amalan-amalan yang bahagian satu yang tadi saya cakap tu, seperti kita mula daripada mandi junub, make sure sempurna, dan juga wuduk sempurna. Saya ada share link dia dekat komen tu, video daripada Ustaz Don, boleh gunakan video tu untuk belajar wuduk dengan sempurna. Semua orang tahu wuduk, saya garanti dan saya yakin. Tapi kadang-kadang, trust me, kita kena kosongkan minda kita untuk masukkan ilmu baru. Kita jangan fikir, dah pandai dah lah. Siapa tahu mungkin lepas tengok video tu, dah tahu, bagus. Tapi at least it's a self-reminder, satu peringatan untuk kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam video tu yang bestnya, belajar cara wuduk dengan sempurna, juga Ustaz Don ada ajar macam mana nak jimat air seperti sunnah Rasulullah SAW dan menggunakan 1 botol air mineral aja boleh wuduk. Kalau kita tak tengok video tu, kalau kita tak pernah belajar, kita tak percaya yang benda tu boleh terjadi. Tak percaya yang 1 botol air mineral tu yang saya tak silap 600 ml boleh guna untuk wuduk. Dan kadang-kadang kita tak realise yang bila kita berwuduk, bahasa orang putih tak realise. Kita tak realise yang bila kita berwuduk, sebenarnya kita membazir. Dan membazir adalah amalan syaitan. Betul? Okey. Jadi, itu saja pengungsian saya pada hari ini. Okey. Perjuangan saya adalah, salah satu perjuangan saya sebagai DJ orang kahwin adalah untuk menyebarkan supaya kita tidak lalai, supaya kita solat. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kongsi pada anda, kalau sekiranya anda belum pandai solat, cari guru untuk belajar solat. Sekiranya anda dah pandai solat tapi masih rongak-rongak, mantapkanlah yang 5 waktu. 5 waktu dah mantap, tambahlah dengan solat-solat sunat, insyaAllah. Ni saya cakap dengan anda, saya juga mengingati diri saya sendiri. Manusia perlu diperingati dan ingat dan ingat dan ingat dan ingat. Okey. Dan salah satu lagi yang saya perjuangkan adalah, saya minta tolong Ustaz melalui ceramah, saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Buih-buih dah mulut menyampaikan menutup aurat ni. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Allazi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Itu dia pengungsian sedikit daripada Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia. Lagi satu yang saya perjuangkan adalah aurat. Bila kita buat aurat, seperti apa Ustaz Somad cakap, kita selalu kaitkan dengan perempuan. Pasal wanita, auratnya berat. Jadi hari ini saya tak nak cakap pasal aurat perempuan, pasal semalam saya dah cakap. Hari ini saya nak remind diri saya sendiri sebagai lelaki. Okay. Kita juga ada aurat, walaupun aurat kita ringan. Kenapa saya nak kongsi benda ni? Pasal saya selalu nampak benda ni. Bila saya keluar pergi mana-mana, pergi supermarket, pergi pasar, pergi shopping center, saya nampak benda ni. Tak kira apa bangsa, asal yang ada bukan orang Melayu, yang ada orang Arab, tak kira. Isterinya pakai rapat, Masya Allah. Dah bagus. Longgar-longgar, rapat, bertudung, rapat semua, sampai ada pakai stokin, kain labu, ada yang bernikop. Tapi ada juga suaminya yang pakai seluar pendek.
walaupun aurat lelaki ni ringan, tapi selalu kadang-kadang ada di antara kita, mungkin termasuk saya sendiri, kita terlepas pandang. Kalau di rumah tak ada kelihatan orang, tak ada masalah. Maksud saya ni di luar. Jadi bila berbual pasal bab aurat ni, selalu perempuan yang kena hentam. Jadi untuk hari ini, walaupun hentam sajalah entertainment, bukanlah satu organisasi agama. Cuma saya berkongsi pengalaman dan buat self reminder lah. Jadi siapa yang terima, nak apa kata orang, dapat belajar something daripada pengalaman saya dan pengongsian saya, alhamdulillah. Kalau tidak, tak apa. Okey, kita recap dan lepas tu kita akan akhiri live kita pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Okey, seperti apa saya cakap, saya DJ orang kahwin. Okey, dan di dalam majlis-majlis kahwin, okey, kita juga orang Islam kan. Selalu DJ dikaitkan dengan hiburan kan. Hiburan, bila hiburan dah happy, kita kadang-kadang lalai. Dan janganlah kerana kita jadi penyebab kenapa bila orang tu lalai dan meninggalkan dua benda ni. Salah satunya adalah solat dan nombor dua adalah aurat. Okey, jadi itulah saya punya perjuangan, solat dan aurat. Jadi seperti apa saya selalu ingatkan dari saya dan kepada yang menonton ni, lebih-lebih lagi pengantin wanita ataupun bakal pengantin wanita. Lebih-lebih lagi bakal lah yang dah sudah tu, kita beristighfar kepada Allah SWT dan harap-harap kita dah berubah lah lepas tu. Tapi kalau yang bakal, masih ada masa lagi. Okey, doa, solat, mungkin solat hajat atau solat istihara. Yang bakal suami pun boleh nasihat, yang bapa bakal pengantin perempuan pun boleh nasihat. Kalau sekiranya, kalau anda ni bapa bakal pengantin perempuan, mungkin boleh nasihat anaknya dengan berhikmah. Pada hari persandingan nanti mungkin dapat berubah. Maksud saya berubah tu, mungkin dah pilih pakaian untuk sanding, yang mungkin belum sedia untuk berhijab. Okey, jadi mungkin pada hari itu mungkin dapat berubah dan jumpa bridal untuk tukarlah pakai yang berhijab ataupun yang menutup aurat dengan sempurna. Saya doakan insya-Allah. Minta maaf kalau anda terasa saya rasa macam menyindir, tidak. Saya cuma berkongsi, okey, kepada yang sudah sanding dan dulu pakaian time kahwin tu tidak menutup aurat, kita istighfar kepada Allah Taala, kita minta ampun pada dia, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Kepada yang bakal, mungkin ada masa lagi untuk anda untuk buat buka sedikit perubahan, dan definitely cakap putih, Allah mesti beri pahala, dan insya-Allah dengan niat anda untuk berubah pada hari itu, insya-Allah Allah akan beri hidayah. Saya doakan, pasal hidayah milik Allah. Saya tak ada orang boleh beri hidayah. Kenapa saya lebih-lebih lagi pasal aurat ni, kenapa saya tegaskan benda ni, pasal apa, zaman sekarang adalah zaman media sosial. Orang boleh snap gambar, mungkin kita bukan jenis yang suka gunakan media sosial, ataupun mungkin kita tak ada Facebook, kita tak ada IG pun, tapi bila hari-hari istimewa macam gini, orang petik gambar kita di Pelamin, di mana, ambil video kita, tanpa izin kita, mereka boleh upload di social media, dan bila dah di-upload di social media, sangat payahlah untuk kita delete. Kalau setakat satu orang atau satu gambar je yang dimasukkan, tak apa. Kalau dia dah tular, ada separuh-separuh ustaz mengatakan, dan benda-benda ni adalah dosa-dosa MLM, multi-level management. Sampai kita mati pun kadang-kadang dia terus mengalir dosa kita. Jadi kata orang tu, harap-harap Allah jauhkanlah kita daripada buat dosa ni, insya-Allah. Okay, sekali lagi saya minta maaf kalau pengungsian saya ni menyinggung sesiapa. Okay, dan lagi sekali saya nak katakan yang saya ni bukan ustaz atau guru, jauh sekali ulama. Jadi kalau sekiranya ada silap pengungsian saya dan anda nak tegur saya, silakan boleh PM ataupun WhatsApp saya. Okay, saya hanya berkongsi pengalaman dan berkongsi sebagai untuk self reminder, untuk peringati diri saya sendiri. Dan sekiranya pengungsian saya ni dapat manfaat untuk anda, saya ucapkan terima kasih. Dan sekiranya anda sudi like dan share, lagi baik. Jadi lagi ramai tahu, insya-Allah. Okey, saya ucapkan selamat malam kepada semua. Untuk yang tak kenal saya Rudi San. Saya Rudi San. Sini mana ni? Saya Rudi San, DJ majlis anda, hiburkan tetamu, kepakaran kita daripada Hentam Sajalah Entertainment. Selamat malam. Assalamualaikum.